anak-anak boleh respon dengan menaip dekat ruangan chat ya. InsyaAllah cikgu perasan dan cikgu akan balaslah apa-apa pertanyaan kamu. Dan sepanjang kelas berlangsung, insyaAllah kalau ada apa-apa kemuskilan, boleh je interrupt. Kemudian rakaman ini akan cikgu rekodkan dan cikgu akan upload ke dalam YouTube. Jadi boleh tengok dekat situ. Dan juga cikgu akan bahan yang cikgu pakai, cikgu akan letak dekat Telegram Melastik ke Langit. Dah bahan tu dekat dalam Telegram Melastik ke Langit. Cuma itu bukan yang cikgu edit, yang cikgu tambah-tambah untuk kamu. Jadi kamu boleh dapatkan bahan dalam Telegram Melastik ke Langit. Dan seperti yang dimaklumkan, cikgu akan ambil kedatangan dari masa ke semasa. Jadi mungkin sepanjang bercakap tu akan terganggu lah sikit. Macam tu. Chat, ruang chat boleh tulis, boleh respon supaya cikgu tak rasa cikgu cakap seorang. Dan juga boleh interrupt lah kalau nak cakap pakai mic. Jadi insyaAllah kita mulakan kelas kita pagi ni. Kita baru ada 8 orang, 9 orang. 8 orang, 9 orang. Berapa orang ni? Jadi kita mulakan kelas kita dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dekat paparan kamu tu adalah satu gambar di Panalaban, Gunung Kinabalu. Gambar ni cikgu ambil pada awal tahun hari tu sewaktu cikgu berpeluang mendaki ke Gunung Kinabalu. Cikgu tak berjaya sampai ke puncak, tapi alhamdulillah pengalamannya cukup berharga. Jadi kenapa cikgu letak gambar ni? Okey, kenapa? Sebab dalam hidup ni kan kadang kita ada benda yang menghalang kita. Contoh untuk cikgu naik ke Gunung Kinabalu ni, halangan cikgu adalah cikgu ada asma dan berat badan yang berlebihan. Berat cikgu lebih kurang 100 kilo sewaktu naik. Tapi cikgu berusaha juga. Kalau ada rezeki, cikgu akan sampai puncak. Tak lari, gunung dikejar, hilang kabur senampaklah dia. So cikgu berjaya sampai ikut time frame yang guide tetapkan. Tapi malangnya ketika cikgu naik tu sepanjang hari hujan dan ketika nak summit attack menuju ke puncak, cikgu kena asma attack, serangan asma. Jadi untuk tidak membahayakan kesihatan diri sendiri dan menyusahkan orang lain, cikgu turun ke bawah. Jadi kita sebenarnya dalam hidup kita kena tahu nilai kemampuan diri kita dan kita cuba sedaya upaya. Jadi kalau kita tanya, adakah cikgu sedih tak sampai puncak Gunung Kinabalu? Tak sedih, takkan lari gunung dikejar. Nanti cikgu akan cuba lagi sekali. Kerana cikgu telah cuba sedaya upaya dan kalau tak dapat bermaksud tak ada rezeki. Begitu juga kamu dalam pelajaran. Jadi SPM tinggal berbaki beberapa hari lagi. Kita ada target kita masing-masing, cikgu kamu ada target dia masing-masing. Kalau kamu berusaha bersungguh-sungguh, kalau tak dapat, tak apa. Bermaksud Allah kata not yet, rezeki tu ada lagi. Dan kenapa melastik ke langit? Kenapa bukan melastik ke bintang? You are the star baby. So kalau you sampai langit, dia jadi bintang. Kalau you jatuh, you jadi komet, masih lagi cantik. Dan kalau you mati, perkuburan kamu di kalangan bintang-bintang. So kita nak masuk, kita bermula seperti cikgu yang maklumkan, cikgu di briefing, kita kena bermula dengan bab 1, pengukuran. Okey, gambar yang dalam pengukuran ni di kawasan Kuala Kubu Baru, hutan simpan dekat dalam tu lah cikgu di tracking masa tu. Cikgu suka kongsi gambar-gambar cantik yang cikgu ambil. Jadi kita nak tengok bab 1, kita belajar apa dalam bab 1. Pertama kita kena belajar kuantiti fizik. Kuantiti fizik, dalam kuantiti fizik ada kuantiti asas, kuantiti terbitan, kuantiti skala dan kuantiti vektor. Jadi kena mahir apakah yang maksud kuantiti asas, apakah maksud kuantiti terbitan, apakah maksud kuantiti skala, apakah kuantiti vektor. Contoh kalau soalan tu tanya, daya dikategorikan sebagai kuantiti apa? Maksudnya nyatakan kuantiti yang sesuai untuk daya. Dia tanya kat kuantiti.
Bermaksud daya itu adalah kuantiti terbitan sebab dia gabungan daripada kuantiti asas iaitu daya, jisim, darab, pecotan. Jisim tu kuantiti asas. Pecotan adalah kuantiti terbitan. Jadi daya adalah kuantiti terbitan. Dalam masa yang sama daya adalah kuantiti vektor sebab daya ada arah. Tolak ke depan ke tolak ke belakang, tolakkan dan tarikkan menunjukkan arah. Jadi kalau kamu jawab daya kuantitinya adalah kuantiti terbitan, betul. Ataupun kamu jawab kuantiti vektor, betul. Jadi kamu boleh jawab salah satu. Tapi kalau kamu jawab dua-dua, kena pastikan dua-dua betul. Itu pasangan dia kuantiti terbitan dan kuantiti vektor. Kalau kamu tulis kuantiti terbitan dan kuantiti skala, jadi kalau dalam soalan SPM dikira sebagai salah. Dianggap kamu sedang mencuba-cuba nasib. Betul ke salah jawapan kamu tu? Kemudian, kuantiti fizik. Apakah yang dimaksudkan dengan kuantiti fizik? Kuantiti fizik adalah kuantiti yang boleh diukur. Kadang-kadang dalam soalan dia tanya, nyatakan kuantiti fizik yang dinyatakan dalam soalan satu. Jadi nampak je perkataan kuantiti fizik, jangan fikir kuantiti asas terbitan skala vektor. Fikir dia tengah ukur apa. Soalan tu tengah ukur apa. Kalau dia tengah ukur jarak, tulis jarak. Kuantiti fiziknya adalah jarak panjang. Kalau dia tengah tulis masa, kira masa, tulis masa macam tu. Ini adalah kuantiti asas dan unit SI, Standard Unit International. Panjang jisim masa suhu termodinamik arus elektrik. Yang 5 ni kamu dah belajar dalam sains tingkatan 1. Jadi bila tingkatan 4, kamu belajar ada 2, keamatan berluminosity dan kuantiti bahan. Unit kandela dan mol, simbol dan simbol. Ada simbol untuk kuantiti asas, panjang simbol dia L. Untuk yang belajar dalam bahasa Inggeris agak mudah kerana length L, mass M, time T, temperature T, keadaan dia macam tu, sangat mudah untuk diingat berbanding dengan belajar dalam bahasa Melayu. Sama-sama juga meter, M, kilogram, kg, unit untuk meter, simbol untuk unit meter. Jadi kat sini, adakah penting untuk ingat unit dan kuantiti asas ni? Penting kerana kadang-kadang dalam soalan objektif dia minta kamu tukarkan kuantiti terbitan kepada kuantiti asas. Contohnya, unit bagi daya adalah Newton. Dia kata nyatakan unit daya dalam unit SI. Jadi kamu akan tulis kilogram meter per saat, kgms negatif 2. Macam tu. Okey, ini contoh kuantiti skala dan kuantiti vektor. Kuantiti skala yang cikgu ambil ni berdasarkan daripada kuantiti asas yang tidak melibatkan mana-mana arah. Tapi kuantiti vektor dia melibatkan arah. Ada beza laju dan hal laju. Hal laju menunjukkan jarak, ada titik sasaran, ada titik rujuk daripada mana ke mana. Laju pada ketika itu, sebab tu nama dia speed trap. Dia tak nama velocity trap. Speed trap bermaksud laju kamu, kelajuan kamu ketika melintasi di kawasan kamera itu. Bermaksud di situ. Tapi kalau velocity, dia ada titik rujuk. From where to where, daripada mana ke mana. Sama juga dengan daya. What is meant by daya? Apakah yang dimaksudkan dengan daya? Daya adalah tolakan dan tarikan. Jadi daya mempunyai arah. Sebab tolak arah mana? Ke depan. Tarikan arah mana? Kita tarik dia ke arah belakang. Second, okay? Ini soalan. Bukan je biasa je lain kali. Ya, tak apa. Jawab je lah kat mana-mana. Okey, dan kita tengok kepada soalan slide yang seterusnya. Cikgu rasa kuantiti skala dan kuantiti vektor ni agak jelas. Membezakan dia adalah pada arah. Dua-dua ada magnitude. Magnitude tu apa? Magnitude itu adalah nilai. Nilai, bermaksud kalau berat Cikgu Dorin 100 kilo, 100 tu adalah magnitude-nya. Kalau abah kamu bawa kereta selaju 140 km per jam, 100 tu adalah magnitude-nya. Jadi kita tengok jenis-jenis graf. Dalam bab 1 kamu kena belajar jenis-jenis graf. Kamu ada 2 jenis graf. Graf garis lurus, graf melengkung. Jadi dalam fizik sebenarnya graf garis lurus adalah graf yang paling major kamu kena belajar. Kamu kena tahu nama graf. Bermaksud graf itu berkadar langsung atau berkadar longsang atau meningkat secara linear. Dan kamu kena tahu mencari ataupun mengukur kecerunan graf. Dan kamu juga kena tahu
kamu kena tahu kecurunan graf memberikan nilai apa. Contoh. Graf melengkung. Graf melengkung biasanya dalam fizik kamu akan belajar sambil lalu. Sebab untuk silibus sektor 4 dan 5, dia lebih kepada sesuatu yang linear, yang mudah nampak. Untuk graf melengkung ada sebenarnya kalau kamu sambung, ada rezeki sambung dalam bidang fizik tulen. Macam cikgu-cikgu ni bidang fizik tulen. Kamu akan belajar graf melengkung lebih banyak, tetapi untuk memudahkan pembelajaran, membagi pengetahuan yang lebih ringkas, kamu hanya belajar graf lurus saja. Jadi bila graf tidak melalui asalan, asalan maknanya kosong lah. Kecurunan positif dia ada kecurunan negatif, bermaksud yang tidak melalui asalan tu bermaksud dia tidak melalui pada paksi kosong-kosong. Kecurunan positif bermaksud meningkat secara linear, kecurunan negatif bermaksud menurun secara linear. Ini contohnya lah. Jadi kita ambil contoh yang berkadar terus. Yang berkadar terus ni melalui asalan. Ada dua. Satu paksi Y dan paksi X. Satu lagi paksi Y dan 1/X. Suka cikgu ingatkan pada paksi 1/X ini. Kenapa? Kenapa cikgu suka ingatkan pada paksi 1/X itu? Kerana pada satu paksi Y melawan 1/X ada dua hubungan graf kamu boleh dapat. Hubungan Y dengan 1/X ataupun hubungan Y dengan X. Jadi bergantung kepada soalan. Kadang-kadang soalan yang macam ni dia keluar dekat kertas 3. Kertas 3 kamu kena buat simple eksperimen dan kamu akan dapatkan bacaan dan kamu akan memplot graf. Jadi dekat kertas 3 adalah kemahiran proses sains kamu akan diuji. Maka yang paling besar adalah pada graf. Jadi kamu kena ingat bila buat buat graf, bila kamu menggariskan graf, pastikan pen kamu dalam mata yang tegak supaya garisan kamu tidak akan jadi berganda, double line. So dia tidak akan berganda. Kenapa jika garisan kamu berganda? Okay, masalahnya bila garisan kamu berganda, kamu akan hilang markah dia panggil apa? Penyuaian garis lurus yang terbaik. Yang kat situ dia ambil garis kira kedudukan titik antara garis antara titik dan juga garisan graf itu berlapis ataupun tidak. Dan pastikan bila kamu nak buat graf nanti, kamu jangan pakai pen, pakai pensel. Dan untuk yang belum pasti dia punya point, kamu tandakan dulu secara perlahan. Maksudnya jangan tekan kuat sangat. Bila kamu dah yakin itu point dia, baru kamu tekan kuat sangat dan garis yang satu garisan yang licin dan lurus. Macam tu. Okey, kita tengok slide yang berikutnya. Macam cikgu cakap pada yang dah masuk awal tadi, bahan akan cikgu letakkan dalam Telegram Melasik ke Langit dan rakaman cikgu akan upload dalam YouTube cikgu. Jadi kamu boleh tengoklah untuk buat rujukan di masa akan datang. Semoga mendapat manfaat satu sama lain. Okey, graf melengkung melalui asalan dan tidak melalui asalan, kamu kena faham maksudnya. Apa yang maksud bertambah, apa yang maksud berkurang, bagaimana bentuk bertambah dengan bagaimana bentuk berkurang. Kenapa graf-graf ini nak keluar kepeksa kat mana cikgu Nurin? Kalau nasib kamu baik, dia akan keluar pada soalan objektif. Soalan struktur dan ke belakang jarang. Sebab kamu tidak belajar untuk baca kecurunan graf, mencari tangent graf dengan graf melengkung. Sebab kalau fizik keluar untuk cari tangent graf, dia dah lebih kepada matematik. Sebab dalam matematik yang kamu belajar untuk mencari tangent kepada graf. Okey. So kita bagi pada contoh. Soalan cikgu tak jelas kejap. Cikgu adjust bagi nampak jelas. Okay. So kita tengok pada contoh. Contoh dia rajah 1 menunjukkan graf P melawan Q. Okay, kita tengok mana P, mana paksi P. P adalah paksi Y, Q adalah paksi X. Hubungan antara P dan Q diwakili oleh persamaan. Okay, kita pakai persamaan arm graf Y sama dengan MX campur C. Any one of you boleh cuba teka tak apa hubungan graf? Cuba tengok. Y sama dengan MX campur C. Y adalah P. Semua betul depan P. MX campur C. C adalah pintasan pada paksi Y.
Okay, cuba tengok pintasan pada Pak CY. Semua positif 10. So perbezaan dia pada kecerunan graf. Berapa kecerunan graf? Itu kecerunan positif ke negatif? Kalau kamu kata itu ada kecerunan positif, bermaksud jawapan kamu A ataupun D. Kalau kamu kata itu kecerunan negatif, jawapan kamu B ataupun C. Ada nak cuba? Okey, jawapan dia C. Okey sayang, sampai sini ada orang tak faham tak kenapa dia tak dapat negatif 2? Pandai Falih, betul Falih. So cikgu harap semua faham ya. Kalau tak faham cakap, cikgu explain again. Okey, kita tengok yang nombor 2, graf manakah menunjukkan hubungan V bertambah secara linear. Bila perkataan bertambah secara linear, bermaksud A salah sebab A adalah berkadar terus. Maka jawapan dia adalah B, bertambah secara linear. Yang ini boleh rujuk pada nota yang terdahulu. Okey, kita tengok pada slide yang seterusnya. Ini pertukaran unit. Pertukaran unit ni sebenarnya kamu dah belajar dalam sains tingkatan 1. Sains tingkatan 1. Tapi kenapa cikgu Dorin letak? Kerana pertukaran unit ni ada yang terror, dia pandai guna kalkulator which is okay. Kalau yang tak terror, dia kena tahu tukar secara manual. Kenapa? Contohnya lah, kalau kita belajar gelombang dibagi ukuran panjang gelombang dalam nanometer. Biasanya dalam nanometer. Kita belajar gelombang, kita belajar lambda dalam unit nanometer. Jadi bila kita nak kira hal laju gelombang, V sama dengan F lambda. Lambda dalam nanometer kena tukar dalam unit meter, barulah nilai hal laju kita V, kita boleh pakai unit meter per saat. Kalau tak, dia akan jadi salah. Jadi cikgu letak simple je untuk yang kira secara manual, ni persamaan serentak. Jadi operasi macam ni kamu boleh tukar pada mana-mana. Cuma kamu kena ingat nilai imbuhan dan operasi matematik dan unit akhir dia sama dengan kehendak soalan. Ada 4 item yang kamu kena buat. Nanti, tapi kalau kamu dah pandai tekan guna kalkulator, guna shift dekat kalkulator kamu tu ada simbol. Semua simbol yang kecil-kecil ni lah. Yang kat tepi ni P, N, micro, M, C, K, M besar, G besar dan T besar. Kalau kamu dah pandai guna dekat kalkulator, bermaksud kamu tak payah pakai yang contoh cikgu tunjukkan ni. Okay. Kita sepatutnya ada 30 orang lebih kurang kan. Kita ada kat sini kita ada 16 orang. Okay, ni soalan tahun lepas. Gabungan bertanda tik manakah yang menerangkan dengan betul kuantiti skala atau kuantiti vektor? Soalan tahun lepas 2019. Ada nak cuba? Skala ada magnitude tak? Skala ada arah tak? Skala tu kuantiti asas ke kuantiti terbitan? Vektor ada magnitude tak? Vektor ada arah tak? Vektor kuantiti asas ke kuantiti terbitan? Ada nak cuba? Ada jawab A. Orang lain? So, betul Falik A. Sebab kuantiti vektor pun mesti ada magnitude dan arah. So, jadi vektor tu dah salah lah. Sebab dia kena ada magnitude dan arah. Jadi pilihan C dengan D tu memang tak termasuk dalam pilihan kita. So, kita tengok soalan SPM tahun 2019 juga. Apakah yang dimaksudkan dengan kuantiti asas? Berkait soalan. Rajah 3 menunjukkan sebuah bekas aiskrim berperisa coklat. Terdapat label yang menunjukkan beberapa kuantiti fizik. Kuantiti fizik adalah kuantiti yang boleh diukur pada bekas tersebut. Jadi baca, tengok. Kat situ dia tertulis saiz hidangan serving size 1 scoop, 1 sudu. GCM 60 gram, mass 60 gram. Jadi cuba tengok kat situ. Tengok kat situ.
Apakah yang dimaksudkan dengan kuantiti asas? Ada nak cuba? Kalau ada nak cuba, type dekat ruang chat. Dan berdasarkan Rajah 3, klasifikasikan semua kuantiti fizik ke dalam jadual 3. Jadi tengok balik dekat Rajah 3 tu, dia ada bagi saiz hidangan, kemudian dia ada bagi isi padu dalam bekas. Cuba tengok. Tak apa, draft je jawapan. Kita go through sama-sama. Kuantiti yang tidak dapat ditakrifkan oleh kuantiti fizik yang lain. Jadi kalau jawapan minimum, kita ambil daripada kuantiti yang tidak dapat. Kuantiti tidak dapat ditakrifkan oleh kuantiti fizik yang lain. Tak tulis yang depan ni pun tak apa. Jadi klasifikasikan semua kuantiti fizik dalam jadual 3. Kita ada saiz hidangan jisim, kita ada jisim. Tentukan jisim asas atau terbitan. Kemudian kita ada sentiasa disejuk bekukan, keep frozen at temperature negatif 18 darjah Celsius. Negatif 18 darjah Celsius ni represent apa? Represent temperature, so temperature asas atau terbitan. Dan kita ada volume in container, isi padu dalam bekas. So isi padu itu kuantiti asas ataupun kuantiti terbitkan. Jadi jangan tulis value dia. Sebab dia nak kuantiti fizik, tulis macam ni. Dekat sini masa ni markah dia 2. Bermaksud kalau kamu betul kuantiti asas, kamu dapat 1 markah. Kamu betul kuantiti terbitan, kamu dapat 1 markah. Kalau kamu betul salah satu, maksudnya kamu letak suhu kat sini, jisim kat sini. So masa tu dia jadi varies. Mungkin kemungkinan dapat 1 markah, maksudnya salah letaklah tempat. Kemungkinan tak dapat markah. Sebab markah 1 sekurang-kurangnya 2 kuantitinya betul. Simbol M dinyatakan dalam 1500 mililiter. Mililiter. ml ni kita sebut mililiter. Adalah satu imbuhan. Nyatakan nilai M. Nilai M tadi kita dah tengok pada jadual tadi. Kan cikgu kata benda ni kau belajar dalam sains tingkatan 1. Kamu akan tanya, Cikgu Doreen, boleh ke sains tingkatan 1 tu dia tanya? Okey, fizik sebenarnya dia merangkumi semua sains yang kamu dah belajar daripada darjah 4 lagi. Tapi dia tak keluar banyak lah. Dia keluar sikit-sikit saja. Contoh yang macam ni lah. Ni boleh nak tanya lah. So kamu tahu mili bermaksud 1/1000 yang kamu belajar masa sekolah rendah. Atau bila kamu dah belajar tingkatan 1, kamu tahu 1/1000 ni maksudnya 0.01. Kalau dalam bentuk nombor, apa nama dia? Angka bererti, nombor piawai, kamu akan ni angka bererti kamu buat dalam 1/10 negatif 3. Macam tu. Okay, sampai sini okay? Okay, sekarang kita nak masuk bab 2. Kita tengok bab 2. Dalam bab 2 kita belajar tak banyak. Kita belajar ini saja. Tak banyak pun, sikit pun. So dalam gerakan linear kita belajar jarak, sesaran, laju, halaju dan pecutan. Belajar ni. So ada pita detik. Lepas kita ada belajar graf gerakan linear. Lepas kita ada belajar jatuh bebas, free fall. Kita ada belajar inertia, momentum, daya, impuls dan daya impuls dan berat. Jadi kita tengok. Jarak dan sesaran. Jarak panjang lintasan yang dilalui oleh setiap objek. Jarak dari rumah ke kedai. Jadi kita kira dari rumah sampai kedai. Sesaran, jarak terpendek di antara kedudukan awal dan kedudukan akhir pergerakan satu objek pada arah tertentu. So, sesaran dari rumah ke kedai. Dari rumah ke sekolah. So, jarak dari rumah ke dalam depan kedai kena pergi sekolah. Macam ni. So, kalau sesaran daripada rumah terus pergi ke sekolah. So kalau jarak daripada rumah ke taman, pusing macam ni. So kalau daripada rumah ke taman dan pulang ke rumah. Rumah ke taman dan pulang ke rumah. Macam tu. Kita tengok jawapan dia. Betul. Jarak dari rumah ke kedai 8. Sesaran pun sama. Tapi dari rumah ke sekolah 8 campur 6, 14. Ni kenapa dapat 10? Teorem Pythagoras. Yang ni. Kira jarak daripada rumah terus ke sekolah. Bermaksud 8 kuasa 2 campur 6 kuasa 2. 8 kuasa 2, 64. Campur 6 kuasa 2, 36. Dapat 100. Punca kuasa 2 dapat 10. Teorem Pythagoras yang kita belajar sebelum ni. Kemudian kita tengok dari rumah ke taman. 8 campur 6 campur 8. 8 campur 6
14 campur lagi 8 dapat 22. Tapi sesaran daripada rumah ke taman. So kita anggap panjang ni sama. Sejarah sini adalah 6. Daripada rumah ke taman dan pulang ke rumah. Dia patah balik lah. So sehala 22 km, patah balik jadi 44 km. Itu jarak. Sesaran dia bermula dari rumah dan berakhir di rumah. Kosong. Dia ada pergerakan. So yang trikinya di sini sajalah. Daripada rumah ke sekolah, kenapa 10 ni? Dari rumah ke taman dan pulang ke rumah. Kosong. Kenapa kosong? Dekat sasaran yang triki. Jarak ni mudah je. Kita kira berapa banyak tempat yang dia lalu. Okay, sampai sini. Jelas ataupun tidak jelas? Terima kasih Fali. Cikgu harap kamu dapat skor. You are so respond dekat dalam ni. So kita tengok gerakan persamaan linear. Dalam gerakan persamaan linear, pertama kena faham gerakan. Maksud benda tu bergerak. Ataupun dia tidak bergerak lah. So tidak bergerak pun dikira gerakan sebab kita tanya tengah buat apa tu, tak buat apa-apa. So dia tidak bergerak. So kenapa linear? Menunjukkan dia adalah satu yang lurus, garis lurus. Jadi ini formula gerakan linear. Formula ini V kuasa 2 yang ni dengan yang ni SUT setengah AT kuasa 2 dengan A V tolak U per T. Yang ini 1 dengan 2 terakhir ni diberi dalam rumus formula. Kalau tak silap cikgu, diberi dalam rumus formula. Cuma macam mana kita ada pula kita soalan SPM aku nak tengok kat sini. Cuma yang A sama dengan V tolak U per T tu mungkin diberi dalam bentuk sedikit berbeza. Diberi macam mana? Diberi macam mana formula bentuk dia? Dia bagi V sama dengan U campur AT. Dia terbalikkan macam tu. Tapi tak ada masalah. So daripada contoh satu ni kita tengok maklumat soalan. Maklumat soalan ni cikgu saja tulis. Tapi kalau kamu dalam periksa kamu highlight je ataupun garis lah. So garis 80 S saat. Sebab tu penting tahu simbol. So kita tahu S saat. Okay, ini nilai T. Sasaran dicapai 40 meter M. So ini adalah sasaran S. Jarak lah. Tentukan pencutan dia nak A. Jadi kita buat gantian. Sebenarnya dalam gerakan linear, mana-mana formula ni, kalau kamu buat gantian boleh dapat jawapan yang sama. Mungkin dengan sekali kira atau dengan 2 kali kira. Selalu cikgu dapat soalan, cikgu kita orang tahu formula. Masalahnya kita orang tak tahu nak guna formula yang mana. Itu biasalah. Jadi kita tengok kita ada U. Okay, semua formula ada U. Kita ada T. Semua formula ada T. A pun ada T. Yang ni ada T, ada T. Okay. Yang ni tak ada T. So formula V kuasa 2 tolak U kuasa 2 sama dengan U kuasa 2 campur 2S. Yang ni kamu boleh abaikan. So kamu tinggal ada 3 formula. Kita ada S. Okay, formula yang pertama ni tak ada S. So boleh abaikan nilai ni. A, V tolak U penting ni abaikan. So kamu ada 2 formula. Kamu nak guna S sama dengan setengah U campur VT ataupun setengah UT campur setengah AT kuasa 2. Soalan nak apa? Soalan nak A. Antara formula ni dengan ni, yang kedua ni ada nilai A. Sebab tu kamu pilih formula S sama dengan UT campur setengah AT kuasa 2. Sebab soalan nak A. Janganlah kamu buat yang ni, nanti kamu cari V pula. Macam tu. Okay, kita tengok pada slide yang berikutnya. Cuba tengok, ni soalan buku teks sebenarnya. Jalan kaki bermula dari titik P ke Q. Cari P, mana Q. Sebenarnya dalam buku teks gambar rajah ni tak ada. Tapi cikgu lukiskan untuk mudah kamu bayangkan. Sebab soalan fizik dia tak kejam sangat. Dia akan bagi ilustrasi untuk kamu dapat gambaran. Soalan tu tengah tanya pasal apa. So dia berjalan kaki, P ke Q, arah timur. So P ke Q sini 500. Kamu menuju utara naik atas sejauh 1200 lagi. Jumlah masa yang dia ambil, P ke R, terus ke sini, 3 minit 20 saat. Jadi kamu tengok, dia nak jumlah jarak dari P ke R.
Tambah je lah semuanya kan. Kemudian dia nak sasaran. Tengok dia nak sasaran. Macam mana nak kira sasaran tu? Jadi kamu dah tahu sini 500, sini 1200. Guna teorem Pythagoras, ni belajar dalam matematik lah. Minta maaf, cikgu tertinggal unit dia meter. Sepatutnya ada unit meter lah, minta maaf. Sekejap. Subhanallah. Slide 17 bagi cikgu betulkan kejap. Nanti kan kamu tak perasan, cikgu pun tak perasan. Masa? So dia nak cari laju purata. Laju bermaksud jarak bagi masa. Masa kena tukarlah dalam saat. Meter per saat. Kemudian dia nak hal laju purata, sasaran bagi masa. Direct saja. Okay. Untuk contoh 2 ni, ada tak yang tak jelas? Jelas ya semua? Okey, kita tengok slide yang seterusnya. Ini soalan objektif. Darjah 1 menunjukkan kedudukan 4 titik ditandakan pada lantai. Seorang pelajar diminta untuk bergerak dari titik P ke S melalui Q dan R. P ke S melalui Q dan R. So, boleh jadi dia pergi macam ni. Boleh jadi dia macam ni. Antara yang berikut, yang manakah mewakili sasaran? So, dia nak sasaran. Sasaran bermaksud kita cari titik mula P dan titik akhir S. Jadi sasarannya sini. Keyword daripada perkataan sasaran. So kamu kena tahu sasaran adalah titik mula dan titik akhir. Cari titik mula, cari titik akhir dia. Okey. Boleh kalau tak faham, boleh interrupt. Lagi sekali kalau tak faham, boleh interrupt. Ataupun kamu boleh type dekat ruangan chat. InsyaAllah cikgu perasan dan cikgu akan jawab soalan kamu. Ni kita nak belajar pita detik pula. Okey. Standard soalan dia bagi macam ni lah. Dia bagi arah pergerakan. Kita tengok bila ada arah gerakan atau arah pergerakan. Kepala anak panah ini bermaksud di sini adalah tempat dia bermula. Bermaksud jarak antara detik-detik yang awal ini adalah hal laju awal. Maka yang bahagian belakang ini adalah hal laju akhir. So ada maklumat soalan akan bagi frekuensi 50 Hz. Bermaksud tempoh untuk 1 detik. 1 detik bermaksud jarak antara titik ke titik. Bukan 1 titik. Jarak antara titik ke titik itu adalah 1 detik. 0.02 saat. Macam mana dapat 0.02 saat? Kamu dah belajar frekuensi F sama dengan 1/T. 1 bahagi T. Bermaksud 1 bahagi 50. Jadi 1 bahagi 50 kamu akan dapat 0.02 saat. Gitu. Di sini cikgu tunjukkan bentuk-bentuk pita detik yang menunjukkan jenis gerakan yang berbeza. Hal laju seragam, hal laju bertambah, hal laju berkurang. Kalau hal laju bertambah dengan hal laju berkurang akan dapat pecutan. Hal laju bertambah bermaksud pecutan positif. Hal laju berkurang bermaksud pecutan negatif atau nyah pecutan ataupun deceleration. Hal laju bertambah pecutan positif atau acceleration. Macam tu. Jadi ini hal laju seragam. Kalau kamu dapat lihat jarak antara titik, nilai detik, jarak detik-detik ni semuanya sama, seragam. Maksud kat sini hal laju dia seragam. Hal laju awal dengan hal laju akhir dah sama. Kalau pita detik ini disusun dalam bentuk graf, yang paling pangkal sekali adalah hal laju awal. Yang akhir ni adalah hal laju akhir. Sama juga kalau graf dia macam ni. Hal laju awal, hal laju akhir. Hal laju awal, hal laju akhir.
Tapi kalau dalam bentuk satu pita saja, kepala anak panah menunjukkan detik yang awal ini adalah hal laju awal. Detik yang akhir ini adalah hal laju akhir. Jadi kena tengok pada hal laju bertambah, dia bermula dengan rapat, rapat dan jauh. Kalau hal laju berkurang, dia bermula dengan jauh, kemudian dia rapat. Macam mana nak ingat? Kamu bayangkan, kamu bergerak dengan perlahan. Jadi ada satu benda yang boleh ketuk. Macam tu. So kalau kamu bergerak perlahan, ketukan tu rapat. Tapi kalau kamu bergerak dengan laju, ketukan itu akan jadi jarak yang jauh. Macam tu keadaan dia. Jadi kat sini kita tengok jarak yang jauh berkurang menjadi jarak yang dekat. Ini jarak yang dekat, jarak yang sedikit, kecil menjadi jarak yang besar. Jadi titik-titik ini menunjukkan dia semakin melaju, hal laju bertambah. Ada pecutan. Titik-titik ini menunjukkan jarak yang semakin merosot daripada besar menjadi kecil-kecil. Menunjukkan hal laju berkurang ataupun nyah pecutan ataupun pecutan negatif. Macam tu. Jadi kita tengok, kita kena pandai untuk menghitung hal laju awal, hal laju akhir dan hitung pecutan A ke D. Bahagian ni sangat matematik sebenarnya. Cikgu sentiasa setiap tahun berdoa bahagian pengiraan ini tidaklah keluar sesusah untuk mengira nilai pecutan. Tidak sesusah. Paling-paling mudah biarlah dihitung hal laju awal atau hal laju akhir. Dia agak mudah di situ. Jadi itu bergantung kepada rezeki kamu lah. Kamu tengok dekat situ. T adalah masa. Masa kita ambil, kamu tengok, masa kita ambil 0.02 saat. Masa untuk 1 detik. Jadi jarak, ini hal laju awal. Jarak dia lah 2 cm. Masa 1 detik 0.02. So yang akhir ni 5 cm. Masa 1 detik 0.02. Direct saja kira. Sama je. Cuma beza pada pecutan di sini. Kenapa? Nilai T pada pecutan bermaksud dia bermula daripada sini ke sini. Jadi kita kira berapa detik. Kita ada 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik. Kita kena pakai formula ni. N tolak 1 hanya untuk kira pecutan sahaja. Untuk pecutan sahaja. Lepas tu buat gantian lain-lain macam biasa. Hal laju awal dan hal laju akhir kita ambil daripada jawapan yang sebelumnya. Begitu. Sampai sini jelas tak? Kita sekarang ada 18, 19, 20 orang. 20 orang dah masuk, online ada 19 orang. Okay, kita cuba yang ni. Paling kurang kamu cuba soalan A itu. Raja 1 menunjukkan kerakatan pita detik dengan 5 detik yang diperoleh daripada satu eksperimen. 1 detik adalah masa yang diambil daripada P ke mana? P ke mana? Q. Tak jelas sayang sebut. P ke Q. Ya betul. P ke Q. Betul dah tu, 1 markah. Lengkapkan ayat berikut dengan menandakan tik pada jawapan yang betul dalam kotak yang disediakan. Pita detik dapat dianalisis untuk menentukan jarak dan laju sesuatu objek atau daya dan momentum sesuatu objek. Yang mana? Distance and speed. Okey, terima kasih sebab respon. Bila kita tak kira daya dan momentum. Jadi soalan ni sangat mudah sebenarnya tapi masa tahun tersebut agak menyedihkan jugalah. Kerana yang A tu ramai yang salah. Ramai yang tulis bukan ke Q. Ramai yang tulis ke mana-mana huruf lah. Ramai yang tulis ke U. Sebab tu ulang kaji kena konsisten. Ulang kaji yang paling mudah macam mana? Okay. Cikgu Rin selalu cakap dengan anak murid yang paling mudah, kamu salin semua jawapan ke dalam soalan. Tapi jangan salin ayat jawapan. Kamu fahamkan maksud ayat jawapan tu, ubah dalam bentuk ayat kamu. Kenapa kena ubah dalam bentuk ayat kamu? Supaya kamu mudah ingat. Kemudian bila masa lapang,
kamu flip through kertas soalan. Sebab kalau kamu study satu kertas soalan objektif ataupun satu kertas soalan kertas 2, soalan fizik dia tak ada soalan spot. Kita belajar 11 bab, salah. Kita belajar 13 bab, 13 boleh keluar. Tahun lepas bab 1 masuk jamak dalam mana-mana bab 2 form 4 dengan bab 2 form 5. Daya dan gerakan 1 dan daya gerakan 2 dia merge dalam satu soalan. Jadi semua bab ditanya. Jadi bila kamu buat katakanlah objektif, kamu dah tanda jawapan dia, kamu explain kenapa jawapan dia A. Macam mana kamu tahu jawapan dia A? So bila kamu buat macam tu, itu adalah cara untuk quick study, quick revision yang paling cepat. Apakah jenis gerakan yang ditunjukkan oleh typo lagi? Pita detik. Bukan pitu, pita detik dalam Raja 1. Tengok dia balik gerakan dia. Apa jenis gerakan dia? Dan beri satu sebab. Ada nak cuba? Cikgu patah balik Cikgu patah balik tengok. Jenis gerakan. Okay. Jenis gerakan. Gerakan jenis apa ni? Betul Falih. Gerakan seragam. Gerakan seragam. Ataupun halajumala. Gerakan seragam tak ada. Kita ada pegun. Dia bergerak atau tak bergerak. Tak bergerak kita sebut pegun. Kalau bergerak ada dua keadaan. Halaju mala, halaju seragam atau halaju tak mala kita panggil dia pecutan. Macam tu. Ada dua keadaan. Halaju mala atau memecut atau nyah pecut. Dua je keadaan dia. Halaju tu bertambah, berkurang, mala, pecutan atau nyah pecut. Okay. Dia lagi tepat. So the idea tu ada, cuma jawapan tak tepat. Sebab kenapa kamu rasa dia seragam tadi? Dah tahu kan tadi kan? Kenapa rasa seragam? Jarak dia, macam mana jarak dia? Tak ada nak cuba? Jarak dia sama. Betul. Yang Syamimi jawab pun betul. Distance between ticks are constant. Jarak antara detik adalah sama. So kena beritahu jarak siapa. Jarak sama tergantung. Jarak siapa yang sama. Jarak antara titik, jarak antara detik. Kalau jawab jarak antara titik sama pun tak salah dekat sini. Okey, nampaknya kita pergi pada soalan yang seterusnya. Yang sebelum tu pun soalan SPM kan. Ini pun soalan SPM juga. Different years. Apakah yang dimasukkan dengan panjang? Kuantiti asas. Maksud masa, maksud panjang, maksud jisim, maksud ada 7 kuantiti asas yang selalu ditanya, maksud jisim. Sebab jisim kita dah belajar dalam kimia, kita dah belajar dalam sains, quantity of matters, kuantiti jirim. Maksud jisim adalah kuantiti jirim. Dan panjang. Maksud panjang. Panjang menunjukkan kita ukur. Macam mana kita nak tahu panjang? Kita nak ukur panjang ni. Panjang benda ni. Bermaksud jarak antara dua titik. Dan titik rujuk. Panjang. Ni soalan macam ni yang kalau tiba-tiba soalan sains masuk tu, soalan tu memang nak differentkan untuk budak A+ dengan A solid atau A-. So kalau you faham, you ingat, sebab dia basic of science. You ingat. Kalau you tak ingat, tak ditolong lah. Kita tengok soalan perbandingan dia. Berdasarkan rajah 2.1 dan 2.2, bandingkan bilangan detik. Bandingkan panjang pita detik. Bandingkan laju purata. So kat sini kita tengok bilangan detik. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bilangan detik dia sama. Kamu boleh jawab macam ni atau kamu tulis je sama. Sama SAMA. Macam ni sama. Boleh. Perlu tak salin ayat bilangan detik? Untuk struktur tak perlu. Kalau salin salah tak? Kalau salin tak salah. Cuma penat sikit lah markah 1. Untuk esay kena salin. Panjang pita detik. Dan nampaklah jelas siapa lebih panjang. Pakai juga simbol matematik macam ni. Laju purata, so kita tahu. Yang lagi panjang, masa dia sama dia ni. Bilangan detik sama, masa dia sama. Laju purata kita tahulah. Lagi panjang, lagi laju lah masa dia.
Okay, sampai sini okay? So kita tengok pada online kita sekarang ada 18 orang. Dengan menggunakan jawapan anda di 2B. Tengok balik 2B. Okay, 2B. Sama. Dengan detik sama. Panjang pita detik kurang, laju purata kurang. Nyatakan hubungan antara panjang pita detik dengan laju purata. Jadi ni lah. Apa kelebihan bila buat bentuk macam ni? Kamu nampak kat sini, rajah 2.1, simbol dia kurang. Rajah 2.1 yang ni, simbol dia kurang. Simbol sama. Bermaksud, hubungan dia adalah berkadar terus atau berkadar langsung. Bermaksud kamu boleh tulis ayat macam ni. Jadi kalau kamu tulis ayat semakin bertambah panjang pita detik, semakin bertambah laju purata. Betul. Kalau kamu tulis ayat panjang pita detik berkadar langsung atau berkadar terus dengan laju purata pun betul. Meskipun begitu, ayat berkadar langsung atau berkadar terus lebih kita tekankan penggunaan pada soalan graf. Kalau bukan soalan graf, ayat hubungan, kita tekankan ayat hipotesis. Ini ayat hipotesis lah. Atau kita nak guna ayat inference. Jika panjang pita detik bertambah, macam nak guna jika kan, nak pakai ayat inference pun boleh. Kamu dah belajar dalam biologi, dalam chemistry, dan kamu pernah belajar dalam sains dulu, ayat hipotesis ataupun ayat inference. Okay. Soalan yang D ni, cikgu tak letak dia punya markah. Cikgu kalau bincang soalan, cikgu suka tak letak markah. Kenapa? Sebab kamu bila tengok markah tu 4, kamu letak jawapan kamu 4 poin. Kamu rasa cukup dah. Okay, sayang, bukan macam tu. It's not how it works. Okay, kalau markah dia 4 atau kalau markah dia 5, kalau markah dia 3, berapa poin kamu nak letak? As much as you can. Throw it all. Sekali je kamu jawab SSMM, nak simpan buat apa? Jangan reserve-reservekan idea tu. Tulis. Pilih dan tulis sebanyak mungkin, selogik mungkin, sefizik mungkin. Yang menentukan jawapan kamu betul ke tak bukan kamu. Pemeriksa yang tentukan. Jadi katakanlah markah dia 4, kamu letak poin dia 4. Sedangkan kamu ada hadiah lain tapi kamu malas tulis, kamu tulis 4. Macam mana kalau 4 tu ada yang tak betul? Cuba tulis lebih. Mungkin lebih tu boleh backup. Kadang-kadang pemeriksa ni digalakkan combine. Ayat pertama kamu salah. Berdiri dengan sendirinya tak ada maksud apa-apa. Ayat kedua pun salah. Berdiri dengan sendirinya tak ada maksud apa-apa. Tapi ayat kedua, dia combine dengan ayat nombor 2, dia combine dengan ayat nombor 5, dia dapat 1 markah. Pemeriksa boleh bagi markah macam tu. Kamu kena faham benda tu. Jadi kita tengok soalan dia. Sekejap cikgu nak ambil kamu. Kita tengok soalan dia. 1 pita detik yang dihasilkan pada sebuah troli, gerakan troli berdasarkan rajah 2.3, terangkan jenis gerakan dari W ke Y. Tengok W ke Y. W ke Y dia melalui X. Sama kamu ada 2 jenis gerakan. W ke X dan X ke Y. Jadi kamu sebut W ke X gerakan jenis apa? Halaju meningkat. Halaju meningkat. Bukan halaju seragam, halaju meningkat. Kenapa halaju meningkat? Kamu akan kata jarak antara titik, jarak antara detik tidak sama. Tapi X ke Y adalah halaju seragam. Kenapa seragam? Sebab kamu nampak jarak antara detik adalah sama. Okay, masa soalan ni keluar, markah dia adalah 3. Majoriti dapat 2 sebab dia terangkan satu gerakan saja. Dia beritahu halaju bertambah, halaju malah macam tu. Jarak antara titik ni dia tak beritahu. Cuba kamu tengok. Cikgu, markah dia 3 tau. Daripada W ke X, cikgu boleh dapat 3 poin. X ke Y, cikgu boleh dapat 3 poin. Kalaulah kamu tulis sebanyak ni, takkanlah kamu tak boleh dapat markah penuh. Kamu terang tu betul. Halaju X ke Y, W ke X, halajunya bertambah. Kenapa halaju dia bertambah? Sebab kamu nampak jarak antara titik bertambah ataupun jarak antara detik bertambah. Jadi bila halaju bertambah, dia menunjukkan pecutan sedang berlaku. So kamu tulis lori memecut. Itu ayat paling simple. Tapi kalau kamu nak tulis pecutan sedang berlaku, tak salah. Kamu beritahu ada pecutan dekat jarak W ke X. Lepas tu kamu buat pula yang kedua, gerakan pada X ke Y. Kamu tengok sama je, pita detik tu sama. Halaju malah.
Kenapa malah jarak antara titik seragam? Jadi pecutan sifar. Kenapa pecutan troli sifar? Sebab kamu ingat balik formula pecutan A sama dengan V tolak U bagi T. Bila halaju bermala bermaksud nilai V dengan nilai U adalah sama. Nombor yang sama tolak dengan diri dia sendiri, jawapan dia kosong. Jadi kalau kosong bahagi dengan nilai T, jawapan dia kosong. Sebab tu A sama dengan kosong. Okey, cikgu rasa jelas kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Graf gerakan linear. Okay, graf gerakan linear kita ada belajar dua jenis graf. Satu sesaran masa, satu halaju masa. Kita tengok pada graf sesaran masa. Maklumat yang ada pada graf. Okay. Kalau sesaran masa dekat sini kita dapat halaju seragam, halaju sifar. Sebab dia pegun, dia tidak bergerak. Kenapa tidak bergerak? Masa bertambah. Sebanyak 10 saat. Tapi kedudukan dia tidak berubah. Bermaksud dia duduk diam-diam pada satu tempat. Dia tidak bergerak. Tapi daripada B ke C, masa bertambah dan kedudukan dia berubah. Daripada 10 cm dia turun kepada 0 cm. Jadi jenis gerakan yang kita ada halaju seragam, pegun, tidak bergerak, halaju sifar dan halaju seragam. So halaju seragam ni yang B ke C ni sebenarnya halaju berkurang. 0 ke A ni halaju bertambah secara seragam. Okey. Cikgu betulkan sekejap. Tak maaf ni slide ke 26. Slide ke 26. Dia confuse pula. Halaju bertambah. Halaju berkurang. Tersilap ni. Halaju seragam ni bermaksud halaju bertambah secara seragam. Seragam kat sini menunjukkan dia garis lurus. Okay. So kat sini kita kena belajar kira kecerunan. Bila kita kira kecerunan daripada O ke A, nampak unit dia CMS -1. Ini unit halaju. So kat sini ada pengiraan lah. Okay, jadi kita graf gerakan linear untuk graf sesaran masa, dia simple sikit. Ada jenis gerakan, kemudian nilai kecerunan. Dua benda je. Tapi pada graf halaju masa, cikgu rasa cikgu silap lah. Subhanallah. Cikgu minta maaf. Confused. Minta maaf. Subhanallah. Apa ni tadi? Kamu pun confused juga. Okay, yang ni. Cuba tengok. Halaju bahagi dengan masa. Jadi kecerunan daripada O ke A, ya, nilai per saat prosedur ni pecutan. Cuma bezanya, ada satu maklumat tambahan pada graf halaju masa. Kecerunan bawah graf. Bermaksud luas bawah graf ni menunjukkan sasaran. Okey. Sampai sini ada nak tanya tak? Nak tanya apa-apa tak? Rasa boleh. Okey, kita tengok slide yang berikutnya. Soalan objektif kadang-kadang dia bagi soalan graf sesaran masa, dia minta kamu tukarkan dia pada graf pecutan masa atau dia tukar pada graf halaju masa. Biasanya dia jaranglah tukar sesaran kepada pecutan terus. Biasanya sesaran kepada graf halaju atau graf halaju kepada graf pecutan. Atau dia boleh jadi terbalik. Pernahlah 1 tahun tu soalan pecutan tukar kepada halaju. Tapi sekali je. Kebanyakan graf songsang dia, maksudnya pergerakan dan songsang tu jarang. Biasanya sesaran kepada graf halaju kepada graf pecutan. Soalan begini agak kena pada soalan objektif.
Macam mana cikgu kata macam tu? Kita tengok macam ni. Oh, okay, kita tengok ni. Maksud hal laju. Okay, dalam cerita ni maksud hal laju, kamu boleh merujuk pada formula. Tapi yang ini tak ada dalam formula. Hal laju, formulanya tidak diberi dalam list formula. Jadi kamu kena ingatlah hal laju jarak bagi masa atau sesaran bagi masa. Kalau kamu nak tulis hal laju sebagai jarak bahagi masa, kamu tak nak tulis dia sebagai perubahan sesaran. Sekejap. Okey. Kamu boleh tulis dia sebagai, kita tulis sekejap Jadi kamu boleh tulis dia macam ni. Kalau buat definisi untuk sesetengah kuantiti fizik yang boleh didefinisikan dalam bentuk formula, macam ni dibenarkan. Tetapi kalau untuk kalau untuk haba, muatan haba tentu Q sama dengan MC theta, kamu nak buat definisi macam formula tu, itu tidak dibenarkan. Untuk haba tu tak boleh, itu jelas sangat tak boleh. Tapi ada yang sesetengahnya, sesetengahlah sebahagiannya. Macam tekanan boleh. Tapi kalau macam daya kamu dah buat F sama dengan jisim darab pecutan. F sama dengan jisim darab pecutan, FMA pun salah. Sebab daya tu maksud dia tolakan dan tarikan. Daya bukan FMA. FMA adalah simbol kepada dia. Tapi kalau kamu nak buat berat adalah daya graviti. Berat adalah daya yang disebabkan oleh pecutan graviti, ataupun kamu kata berat adalah daya graviti, atau kamu nak buat berat adalah mass jisim darab dengan value G. G itu adalah kekuatan medan graviti, bukan pecutan graviti, kekuatan medan graviti. Kamu nak buat W sama dengan mg, dan kamu bagi tahu M apa, G apa, macam tu diterima. Tapi depends pada keadaan. Tak semua, tapi ada sesebahagiannya boleh guna macam ni. Namakan kuantiti fizik, ni soalan lagi tengok. Namakan kuantiti fizik yang diwakili oleh luas di bawah graf. Kita tahu dia adalah mengukur sesaran. Okey. So kita tengok soalan yang berikutnya, huraikan gerakan bas di OP. OP menunjukkan hal laju bertambah ataupun pecutan. Salah satu, hal laju bertambah ataupun pecutan. Apakah yang berlaku pada kecurunan OP jika tujah enjin bertambah? Bermaksud dia bergerak lagi cepat. Tujah enjin bertambah. Jadi kecurunan dia akan lebih cerun atau kurang cerun. Jadi kecurunannya akan bertambah, dia akan lebih cerun. Bermaksud dalam masa 4 saat, hal laju dia bukan lagi 12. Lebih daripada 12. Tujah enjin bermaksud, tujah itu adalah perkataan daya. Tujah enjin maksudnya dia nak bagi tahu daya pada enjin bertambah. Jadi perkataan tujah ni tujuan dia untuk confusekan kamu. So dia letak tujah. Tujah kat dalam cerita ni adalah daya. So kita tengok. Ni yang tadi cikgu cerita tadi. Pertukaran graf. Jadi kita tengok graf pecutan nak tukar kepada graf hal laju. Kat sini pecutan sifar. Pecutan sifar hal laju seragam. Hal laju seragam. Ini hal laju seragam. Ini pun hal laju seragam, tapi hal laju sifar lah. Sifar pada seragam. Jadi ini adalah pecutan nilai negatif. Kosong dekat tengah-tengah. Nilai negatif. Bila pecutan nilai negatif bermaksud nyah pecutan. Maksud hal laju berkurang. Ini hal laju berkurang. Ini hal laju berkurang. Ini hal laju berkurang.
Jadi kita tahu untuk garis yang pertama ni hal laju berkurang antara B atau D. Ni hal laju berkurang. Yang kedua adalah hal laju bertambah. Pecutan dia bertambah ni pecutan positif. Hal laju bertambah. Ni hal laju berkurang. Ni hal laju bertambah. Ni hal laju bertambah. Ni hal laju berkurang. Jadi jawapan kita adalah B. Kita tengok betul-betul soalan ni. Siapa tak faham kenapa jawapan dia B? Tengok betul-betul. Jelas tak kenapa soalan dia dapat B? Ni soalan SPM walaupun dia contoh 4, ni soalan SPM cikgu ambil. Tapi masalahnya cikgu tak ingat tahun bila punya soalan SPM. Tahun 2017 ke atas lah yang pastinya. Ada pengumuman dia tulis kat sini. Seorang pelajar paling aktif dalam kelas untuk ada reward. Jadi aktiflah bagi cikgu tik setiap kali kamu jawab semua. Macam tadi Fatih dah jawab. Fatih dah jawab. Falih dah jawab. Syamimi pun ada jawab. Ammar pun ada jawab. Mana nama Ammar tadi? Ammar ke jawab tadi? Adam kan? Adam dah jawab. Okay, tak ada soalan nak tanya Kamu ni senyap suci macam ada Garuda. Buat aku fikir aku cakap sorang-sorang je ni. Kesianlah kat aku. Okay, tengok soalan 2019, soalan nombor 5. Graf sesaran masa bagi suatu kereta mainan. Okay, soalan dia. Berapakah hal laju kereta mainan itu? So, dia nak hal laju. Hal laju. Belakang ni tak boleh kira. Kita boleh kira sampai 4 saat je. Dia nak hal laju. Jadi kita kena kira luas bawah graf. Luas bawah graf kita, ini bentuk segitiga, bentuk segi 4. Kamu boleh kira luas segitiga, campur luas segi 4 atau kamu kira luas trapezium. Yang mana luas dia kamu akan dapat 3 campur 8, 11. Kamu akan dapat luas dia 11. Tak. Dia nak hal laju. Saya pun silap. Syamimi yang kira betul. Setelah penat sangat. Sekejap. Cikgu saya catat sekejap. Dia nak hal laju kereta mainan. So direct je kira kan. Betul lah. Kira gradient. Kenapa kita tak pakai luas bawah graf? Luas bawah graf untuk subhanallah. Luas bawah graf untuk graf pecutan. Untuk graf hal laju bahagi masa. Cikgu pun salah. Graf pecutan hal laju bagi masa yang kita kira luas bawah graf. Ini graf sesaran. So dia nak hal laju, kita ambil direct saja. 3 bahagi 2, 1.5. Sorry Falih sebab buat kamu ikut ajaran sesat saya. Okay, kita tengok soalan berikutnya. Gerakan jatuh bebas. Okay, gerakan jatuh bebas. Pecutan objek yang jatuh disebabkan oleh daya graviti, dinamakan pecutan graviti. So kita sebut pecutan objek dia untuk silibus kamu dalam formula dia bagi 9.81. Formula gerakan linear sama tapi kita nak gantikan nilai A dengan nilai G. Nak gantikan nilai A dengan nilai G. Jadi keadaan ni kalau kamu Newton free fall. Kalau kamu buka YouTube, I lupa. Free fall. Kamu type free fall. Kamu type BBC. BBC ni network station, telecommunication station dekat US. Dia ada buat bola bowling dengan feather, dengan pelepah burung.
jatuh dekat dalam satu vacuum chamber yang besar untuk aerospace punya study. So dia jatuhkan, sekarang tengok video tu, bola bowling dengan feather tu sampai serentak ke bawah. So kamu boleh tengok lah. So jadi seekor gajah dengan sehelai bulu pelepah tanpa mengalami daya yang lain seperti geseran udara, rintangan udara akan tiba di tanah dengan serentak, which is true lah. Kalau kamu nak tengok YouTube dia, cikgu rasa kamu kena type free fall BBC network. Macam tu lah. BBC yang buat, cikgu ingat BBC yang buat. So cikgu pernah lah ambil video tu dulu tunjukkan, kena copyright claim masa tu. Jadi kena faham formula linear ni sama, cuma bezanya nilai A kita gantikan dengan nilai G. Macam tu. Okay. Kita tengok soalan. Ini sebenarnya soalan trial ke, soalan SPM ke, I don't remember. Sebab because I don't remember, letak je soalan lah kan. Tak ingat lah. Sekeping duit shilling dan sehelai bulu burung dijatuhkan serentak dari suatu ketinggian yang sama dalam satu silinder plastik yang tinggi mengandungi udara. Sedia ada udara lah. Yang B pula dia kata dalam satu silinder yang tinggi yang sama yang telah divacuumkan supaya mengalami jatuh bebas. Apakah yang dimaksudkan dengan jatuh bebas? Soalannya definisi. Apakah yang dimaksudkan dengan jatuh bebas? Jatuh dengan pecutan graviti. Ataupun kamu kata jatuh dengan pecutan graviti tanpa sebarang halangan. Pun boleh juga. Ini yang minimum, jatuh dengan pecutan graviti. Berdasarkan rajah 4A dan 4B, bandingkan masa kejatuhan antara duit shilling dan bulu burung dalam udara dan dalam vacuum. Kalau dalam udara, duit shilling sampai dulu, baru bulu burung, baru bulu pelepah tu. Kalau dalam vacuum, sama-sama sampai. Lepas tu boleh buat macam tu. Luas permukaan antara duit shilling dan bulu burung. Bulu burung luas permukaan dia banyak lah. Sebab dia ada pelepah satu-satu yang halus-halus tu kan. So bila kita tambah jumlah dia, dia akan jadi lebih besar. Rintangan udara yang bertindak pada duit shilling dan bulu burung. Jadi rintangan udara pada duit shilling tu kurang. Sebab tu dia boleh jatuh terus. Selain daripada jisim dia berat lah. Berdasarkan jawapan anda di B1, B2 dan B3 lengkapkan. Okay, soalan macam ni, untuk lengkapkan ayat macam ni dia ada dua yang kamu kena lengkapkan. Kamu kena betul dua-dua baru markah kamu satu. Soalan ni dalam fizik, soalan macam ni dia ada keluar setiap tahun. Sama ada kamu lengkapkan ayat atau kamu tikkan dalam kotak atau kamu gariskan. Gariskan perkataan yang sesuai. Sebab dia bagi soalan aras rendah untuk bantu kamu. Malangnya kadang-kadang yang aras rendah ni lah kamu tak boleh jawab. Macam mana? Masa tidak berapa. Dalam satu udara. Okay. Yang soalan nombor 6 ni pun soalan parsial. Soalan parsial, cikgu rasa 2008 ke 2012 ke cikgu tak ingat. Tapi soalan parsial. Soalan nombor 6, rasa-rasa apa jawapan dia? Kenapa D salah? Kenapa daya graviti tu salah? Daya graviti tu menunjukkan kepada berat. W sama dengan mg. Weight tu adalah daya graviti. Okey, sampai sini okey tak? Clear tak? Kita ada 23 orang, 24. Boleh ya? Boleh. Okey, terima kasih. Sekejap, tanda. Kita tengok pada slide yang berikutnya. Okey, untuk yang baru masuk tadi, mungkin cikgu slide ni ada dekat dalam Telegram cikgu. Nanti cikgu bagilah. Sebab yang dah ada tu
dia belum di-upgradekan lagi. So, nanti cikgu bagi yang ini nanti. Dengan rakaman cikgu uploadkan dalam YouTube nanti. Okey, hukum gerakan Newton pertama. Inertia, kecenderungan satu objek untuk kekal dalam arah gerakannya. Ataupun satu objek kekal dalam keadaan pegun atau bergerak dengan laju malas jika tiada daya luar bertindak ke atasnya. Perkataan tiada daya luar bertindak atasnya bermaksud objek itu nak bergerak dengan sendirinya. Dia akan berhenti tiba-tiba. Kalau dia tengah bergerak, dia akan berhenti tiba-tiba kalau ada benda lain yang hentam dia. Dia dalam keadaan rehat, dia tidak akan bergerak kecuali ada daya luar yang tolak dia dan dia bergerak. Okey. Jadi hubungan antara inertia dengan jisim semakin besar jisim, semakin besar inertia. Inertia sentiasa dipengaruhi oleh jisim. Pernah satu tahun, dia cerita satu biji batu daripada bulan bawa balik ke bumi. Batu daripada bulan bawa balik ke bumi. Lepas tu dia kata antara kuantiti fizik berikut yang manakah tidak berubah. Jadi dia bagi jisim, dia bagi momentum, dia bagi macam-macam lah. So yang tidak berubah adalah jisim. Jisim batu dengan bulan dengan dekat bulan dengan kat bumi, batu yang sama, jisim dia sama. Dan ada lagi satu kuantiti yang tidak berubah adalah inertia. Inertia berkadaran dengan jisim. Jadi inisialnya adalah sama. Soalan tu agak tricky sebab dia bagi pilihan jisim, inertia, momentum, daya. Kemudian dia kata A satu saja, B 1 dan 2, C 1, 2, 3, D 1, 2, 3, 4. Rasa dia agak confused. Jadi ingat yang tidak berubah di mana-mana keadaan walaupun di planet Marikh adalah jisim. Apabila jisim tidak berubah, yang kekal sama dengan jisim adalah inertia. Sebab kalau momentum adalah laju yang mempengaruhi. Kalau daya lagilah graviti mempengaruhi. Okay. Ini contoh satu, contoh dua ni. Okay. Ini contohlah kalau LRT break kita terkedepan tu. Kenapa kita terkedepan? Sebab LRT tu hendak berhenti. Tapi kita masih dalam motion bergerak. LRT bergerak, kita pun bergerak. So bila LRT berhenti, kita masihlah bergerak. Sebab tu kita tercampak, terhumban sedikit ke depan. Sama juga dengan kalau kita tuang botol sos kan, bila kita tuang botol sos kan, kita picit-picit tak keluar kan. Bila kita picit sebenarnya, kita keluarkan udara, kita bagi tekanan dekat dalam tu rendah, tekanan dekat luar tinggi. Tapi bila tak keluar, kita hentak. Perbuatan kita hentak, bila kita tarik ke atas, sos tu keluar. Tapi dengan syarat, kita bawa turun, sos tu ikut turun, tapi kita sentak. Sos tu terus keluar. Macam tu. Ulang balik, tangan yang belah sini, nampak kot dia cakap. Tangan belah sini, ni sos. Okay. Ni sos kat dalam ni, dia bawa turun, sos tu ikut turun, dia sentak, sos tu tinggal. Macam tu. Sos tu bawa turun, sentak, tinggal. Benda yang sama juga kalau kamu buat kepala tukul ke macam tu kan, kamu nak ketatkan kepala tukul. Cikgu tak tahu lah macam mana nak cakap kepala tukul tu, tapi kalau kamu tengok dekat dalam YouTube tu ada satu video cikgu ketuk sponge. Kalau cikgu ketuk sponge tu daripada bawah dia naik atas. Terus cikgu hentak sponge tu turun macam tu. Kamu boleh tengoklah video tu. Itu pun macam mana benda tu boleh berlaku, itu pun efek daripada inertia. Banyak sebenarnya. Kalau air masuk dalam telinga, air masuk dalam telinga kita, biasanya kita ambil air kita letak macam tu kan, air masuk dalam telinga. Sebab tu kita keluarkan balik kan, macam tu. Tapi sebenarnya kita boleh buat inertia, bermaksud kita, tapi pastikan postur badan tu tegak lah, kadang terpatah batang leher. Kamu pusing sini, kamu pusing macam ni, air tu ikut kepada kamu, patah balik ke belakang, air itu terkeluar pada telinga kamu. Sama juga kalau macam kamu nak jatuhkan buah daripada dahan dia. Kamu tarik, masa kamu tarik buah tu ikut, bila kamu lepas, buah tu akan tertinggal ke belakang. Kalau daya tu cukup kuat, dia patah. Dan dia putus, tangkai dia putus. Sama juga dengan keringkan payung. Bila keringkan payung, kita pusing payung tu pada satu arah, jadi air pada payung tu akan ikut. Tapi bila kita lawan arah, air tu dah berpusing pada satu arah, dia tertinggal. Sebab tu air tu terkeluar daripada payung. Macam itulah kucing buat kibas-kibas bulu dia tu kan. Anjing ke dia buat macam tu kan. Cara untuk keringkan badan dia. Itu semua inertia. So inertia ada kat mana-mana dalam kehidupan seharian kita. Contohnya macam pakai seat belt. Okay, memang kenapa kita pakai seat belt, sebab bila kereta kita berhenti secara tiba-tiba, kita tak terhumban ke depan. Sebab ada satu kes kemalangan tahun 90-an dekat terowong Menora, yang mana kereta tu berhenti secara tiba-tiba, penumpang tu
terkeluar daripada cermin depan dia, daripada windscreen dia terkeluar. Tapi of course dia matilah, dia jatuh kan. Tapi yang paling menyayat hati adalah otak dia tertinggal dekat gearbox. So maksud punyalah kuat impact dia tu kan. So pernah juga kemalangan dekat Lebuhraya Seremban KL plus sama juga kereta tu macam tin kena kemek, seberang jalan, siapa biasa pergi selatan dia tahulah pergi Melaka ke Seremban, laluan plus KL ke Seremban tu dia 4 lane. So boleh bayangkanlah dia berada daripada lane yang menghala ke Kuala Lumpur dalam keadaan sangat laju. Kereta yang menghala ke Seremban tu dia ada 4 lane tau. Ke Seremban tu terperanjat sebab tiba-tiba dekat cermin dia ada otak dia pecah. Itu antara kemalangan ngeri lah yang cikgu pernah baca dan bercakap dengan pegawai trafik cerita lah. Yang kat Menora tu pegawai trafik cerita, pegawai trafik Timur Laut Penang cerita, dan dia tunjuk zaman tu tak ada video, tunjuk gambar. Jadi kenapa kena pakai tali pinggang? Sebab kesan inertia pada kenderaan bergerak sangat tinggi. Dan yang kedua, kenapa benda buat dalam kereta tu ada sebabnya kan. Kenapa budak-budak tak boleh duduk kat depan? Bayangkan orang dewasa boleh terhumban keluar, apatah lagi budak-budak lah. Jadi beringat sebelum kena. Kalau dah nak kena tu kita reba je lah. Itulah tu takdirnya. Jadi kita tengok ini soalan SPM juga, menyentap selai kain alas meja, menyentap selai alas meja. Situasi ini diterangkan oleh prinsip keabadian tenaga, keabadian momentum tak dikena-mengena. So kamu ada dua je yang kamu akan confuse. Newton pertama dengan Newton kedua. So jawapan dia, ya. Newton kedua dia cerita pasal keseimbangan daya. Kena ingat tu. Newton kedua dia cerita pasal keseimbangan daya. Newton ketiga dia cerita pasal momentum. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan jisim? Ini soalan, cikgu tak ingat soalan di mana. Cikgu rasa macam soalan SPM. Tapi mungkin dia modify soalan SPM sebab pernah tengok, pernah marking soalan macam ni dulu kan. Tapi ni soalan yang paling rapat cikgu boleh dapat supaya kamu nampak soalan kalau dia tanya dalam bentuk soalan struktur yang panjang. Apakah yang dimaksudkan dengan jisim? Kita dah belajar jisim tadi adalah kuantiti. Ada nak jawab? Jisim adalah kuantiti. Kuantiti jirim. Simple je macam tu. So bandingkan jisim kapal kargo X dan Y, kita nampaklah X tu kecil, Y tu besar, buat macam tu je. Jarak antara P dan Q dari JT, tengok ukur dengan pembaris pun nampak dah P tu dah dekat. Inisial kapal kargo X dan Y, inisial dia. Kita tahu jisim X kecil, jadi kapal kargo X inisial dia kecil. Hubungkan jisim kapal dengan inisial. Semakin bertambah jisim, semakin bertambah inisial. Bandingkan inisial dengan jarak apabila enjin dimatikan. Jadi untuk kapal kargo Y, pada keadaan Q dia dah matikan enjin. Sebab kalau dia lambat matikan enjin, inisial dia besar. So dia akan hentam pelabuhan. Biasa kita tengok dekat dalam Reels, mana-mana TikTok ataupun Facebook. Cikgu orang lama kan, so cikgu banyak pakai Facebook lah daripada IG ataupun TikTok. Tapi kita biasa tengok dekat dia punya FYP, ada kapal kadang-kadang dia dah horn, dia dah slow down tapi dia gagal estimate distance dia, menyebabkan dia dah langgar port tu. Macam tu. Ada yang bergesel dengan kapal lain. Bukan dia tak tarik handbrake, dia dah tarik handbrake, dia dah matikan enjin. Dia dah cuba pasang kipas, dia tarik balik badan dia ke bawah. Tapi bila bergerak dengan inertia ni, biasa kita dengar perkataan steering lock. Kita tanya macam mana boleh accident? Jalan licin, steering lock. Macam mana steering lock berlaku? Ketika dia brake tu dah tak boleh cengkam disk tayar tu bergerak dengan sendirinya. Dengan momentum yang dia ada. Ditambah lagi inertia,
Tambah lagi GCM dia besar, dia menghasilkan daya tujah ke depan yang lagi besar, lagi kuat. So jadi susah nak berhentikan dia. Jadi orang berbadan besar macam cikgu ni, kita orang bukanlah tak nak masuk lumba lari. So kalau kita orang berlari, nanti kita orang langgar garisan penamat tu. Tak boleh berhenti, unstoppable. So kita tengok masuk bawah momentum. Target kita hari ni kita pergi sebanyak mungkin yang kita boleh pergi. Tapi kita dah dapat masuk dah separuh bab 2 ni, dah kira walah dah sebenarnya. Prinsip keabadian momentum. Jumlah momentum sebelum pelanggaran dan jumlah momentum selepas pelanggaran adalah sama. Sebelum dan selepas adalah sama. Cikgu suka bila keabadian momentum ni, cikgu cerita pasal lagu Anwar Zain, Keabadian Cinta. So sebelum kahwin bercinta, selepas kahwin bercinta, kalau boleh kita nak rasa cinta, rasa sayang tu sama. Kita nak sampailah ke akhir hayat kita tu sama. Macam cikgu selalu tulis dalam cikgu punya penulisan, cikgu tulis, biarlah tanah dan cangkul memisahkan kita. Maksudnya until death do us part. Sampai mati pisahkan kita, dia sama. Jadi kita anggap keabadian momentum dengan keabadian cinta tu benda yang sama. Sebelum dan selepas sama. Jadi kita faham momentum, MV, GCM hal laju. Ni simbol dia. Bermaksud sebelum dan selepas sama. Sebelum dan selepas sama. Jadi sebenarnya kalau kamu ingat momentum sebelum dan selepas adalah sama, pelanggaran kenyal, pelanggaran tak kenyal dan letupan, kamu tidak perlu memandang dia sebagai satu formula yang berbeza. Dia satu formula yang sama. Kamu tengok ni M1U1 campur M2U2 sama dengan M1V1 campur dengan M2V2. Dekat sini formula yang sama. M1U1 campur M2U2 sama dengan M1V1 campur M2V2. Tapi kenapa cikgu tulis tulis V? Sebab kat sini cikgu dah samakan. V1 dan V2 adalah V. So M1U1 campur M2V2, M1V kat sini cikgu dah tersilap. Copy paste lah. Kat sini M1V1, M2V2. So yang depan ni kosong. Hal laju dia kosong. Yang ni masih lagi V1U1. Yang ni ada kesilapan sikit pada typing. Sekejap kita tengok. Terang-terang tu lah masa buat slide tu rasa betul dah. Dua kali tengok. Sekali punya salah juga. Cik minta maaf lah ya. Sini. So apa yang cikgu cuba katakan, dia adalah bukanlah formula yang berbeza, dia formula yang sama. Tapi kamu kena faham keadaan dia. Pelanggaran tidak kenyal, hal laju akhir dia sama. Letupan, hal laju awal dia adalah sifar. Okay, macam mana pelanggaran dia? Okay, bila kita cerita momentum, kita cerita satu benda yang sedang bergerak. Okay, kalau benda ni, kita tidak cerita benda ni. Nampak warna biru ni. Okay. So dia duduk diam-diam bermaksud dia tidak ada momentum. Dia duduk diam-diam tidak ada momentum. Bila dia bergerak saja, dia ada momentum. Bila kita kata pelanggaran, dia mesti melibatkan dua objek. Mana ada orang melanggar seorang-seorang. Seorang-seorang dia melanggar. Seorang-seorang maksudnya jatuh. Kalau melanggar dengan siapa? Dengan tembok. Mesti ada benda yang dia langgar. So jadi kita discuss dua objek. Bila discuss dua objek, kita cerita dua objek tu sebelum berlaku dan selepas berlaku. So apa beza kenyal dengan tidak kenyal? Kenyal dan tidak kenyal ibarat kamu pergi ngorat awet, minta nombor telefon, awet tu tak bagi, awet tu belah, kamu pun belah. Okay, itu kenyal. Pelanggaran tak kenyal bermaksud kamu ngorat awet dapat. So kamu akan balik ke rumah bersama-sama. Kahwinlah, macam tu keadaan dia. Ataupun letupan. Letupan bermaksud dia berlaku perceraian. Dia dah duduk sekali, diam dan dia berpisah. Okay, contoh, pistol dengan peluru. Dia duduk sekali. Boleh ke peluru asing masuk dalam pistol dan keluar? Tak boleh kan? Pistol dengan peluru dia duduk sekali. Jadi hal laju awal dia sama. Jadi bila pistol dilepaskan tembakan, dalam dia ada coil tu akan hentam ke belakang, peluru akan keluar ke depan. Sama juga dengan meriam, macam tu juga. Peluru dengan meriam duduk sekali. Itu adalah letupan dia pergi macam tu. Tapi kalau pelanggaran tidak kenyal, kita boleh katakan bola bowling, langgar pin bowling belah sana, bola sini.
Okey, pelanggaran kenyal. Kalau tak kenyal, kamu boleh katakan bola bowling, langgar pin bowling tapi ada satu pin bowling tu melekat dengan bola dan dia bergolek selama. Itu pelanggaran tak kenyal. So kalau dapat bezakan yang tu, formula sama je depan tu. Momentum sebelum sebab dia ada dua barang, momentum bahan pertama, momentum bahan kedua. Sama dengan momentum bahan pertama selepas, bahan kedua selepas. Cuma untuk pelanggaran kenyal dengan letupan, kita ada consider dua keadaan. Pelanggaran tidak kenyal, hal laju akhir dia sama. Letupan hal laju awal dia adalah sifar. So, jadi kamu tidak payah hafal. Formula kalau dekat list formula dia bagi yang mana? Dia bagi yang ni je. P sama dengan MV. Dia bagi yang ni je. Tu kalau dekat list formula. Yang belakang-belakang ni dia bagi tak? Dia tak bagi. So anda kena hafal. Tak boleh hafal sebenarnya. Faham. Cukup dah. Okay, cuba kira ni. Sepucuk piston mainan. Hal laju V. Dia dah bagi hal laju dia. 0.5. Dia dah bagi G-SIM. Dia dah bagi G-SIM. Berapakah laju V? Ini adalah letupan. Hal laju awal adalah kosong. Kosong sama dengan M1 V1 campur M2 V2. So kamu dah ada dah. M1 V1 M2 kamu nak cari V2. Arah berbeza. Hal laju. So, jadi kamu boleh buat M1 negatif V1. Arah berbeza. Negatif 0.05 campur M2 ni M2 V2. Kamu nak cari V2. Siapa tak faham yang ni? Okey tak kat sini? Okey. Silakan start balik. Cikgu. Ya sayang. Maksudnya yang ke belakang tu, piston tu yang akan ke belakang kan? Jadi negatif 0.05 darab 0.1. Ya. Kalau kamu tengok buku rujukan, dia dah bagi siap-siap dah. Negatif M1 V1 sama dengan M2 V2. Tapi kalau kamu tak buat negatif, bermaksud kamu buat sebelum kosong, selepas M1 V1 campur M2 V2, kamu akan dapat jawapan yang sama juga. Tapi kamu kena negatifkan dia supaya bawa pergi sebelah jadi positif balik nanti. Faham. Terima kasih cikgu. Kira dapat tak? Dapat. Jadi kamu akan kira kosong sama dengan 0.1 darab dengan negatif 0.05 tambah 0.01 darab dengan V2. Jadi bila kamu bawa pergi sebelah, kamu akan dapat negatif 0.1 darab negatif 0.05. Kamu akan dapat dia positif juga. Sama dengan 0.01 darab dengan V2 macam tu. Cuba tengok yang ni. Prinsip fizik yang terlibat dalam pelancaran roket. Itu saja. Prinsip dia ada satu je. Dia bukan minta jenis kan. Kalau jenis pun kita sebut pelanggaran kenyal, tak kenyal atau letupan. Dia tanya prinsip satu je. Prinsip keabadian momentum. Jumlah momentum sebelum roket dilancarkan. So roket duduk dengan dia punya pelancar tu dia duduk sekali. Jadi momentum sebelum dia adalah sifar. Kalau kamu tulis kosong, huruf kosong, kamu kena tulis unit dia. 0 kgms negatif 1. Macam tu. So hitung hal laju roket. Ni cikgu tunjuk lah. Yang tadi patutnya boleh kira macam ni juga. So tengok dekat apa? Dekat mana kosongnya kan? Slide nampak tak? Slide nampak kan? Tengok kat mana kosong dia. Hal laju awal kosong. Sebab tu M1, U1 campur M2, U2 kosong. Saya dapat negatif 2. Yang ni dapat negatif 2 sebab Cikgu Doreen tahu negatif ni dia pergi arah yang bertentangan. Tapi macam kes soalan tadi,
Kamu dah masukkan nilai negatif siap-siap. So kamu akan dapat jawapan dia positif. Jadi tak ada masalah. Okey je. Kamu kena ingat negatif pada laju ataupun negatif pada pecutan atau negatif pada daya, dia menunjukkan arah. Sebab dia quantity vector kan. Menunjukkan arah dia ke belakang. Kalau pecutan menunjukkan dia sedang berlaku deceleration yang pecutan negatif gitu. Okey. Daya. Kadar perubahan momentum berkadar terus dengan daya. Bertindak pada arah tindakan daya. So dekat sini lah. Daya, maksud daya tolakan dan tarikan. So hubungan daripada formula berkadar langsung dengan MA. A sama dengan V tolak U per T. So bila kita darat masuk, MV dengan MU ni adalah momentum akhir dan momentum awal. Bermaksud perubahan momentum. Jadi kadar perubahan momentum, kenapa kadar? Sebab dia bahagi dengan T, masa. Sebab tu perkataan dia kadar. Kadar perubahan momentum berkadar terus dengan daya. Okay, sampai sini okey? Macam mana dapat perkataan kadar? Maksud daya, tolakan dan tarikan. Okey, terima kasih Mimi. So kita tengok. Berapakah daya yang dikenakan oleh enjin? Sedang bergerak dengan pecutan, daya geseran 900. So daya ke belakang adalah 900. Daya yang dikenakan oleh enjin kereta itu, F sama dengan MA. So dia dah bagi M 1000. Dia dah bagi pecutan 2. So kamu kira F sama dengan MA. 2 kali 1000 dapat 2000. Jadi daya yang dikenakan oleh enjin. So daya pada enjin adalah 2900. Sebab dia sedang memecut dengan daya 2000 setelah dia tolak geseran. So jumlah daya yang kita ada adalah 2000. Faham tak daya bersih ni? Ini jawapan dia 2900. Siapa tak faham kenapa dia 2900? Kenapa kita tak boleh ambil dia 2000 saja? Ya betul. Sebab 2000 tu dia dah memecut. Kalau sebelum memecut, kita kira daya, jumlah daya, macam mana saya nak sebut lah. Jumlah daya pecutan ke depan kan. Jumlah F sama dengan pecutan daya pada tujah tambah atau tolak arah belakang lah. Tolak daya geser. Kamu kena kira satu sistem. Yang first 2000 yang kamu dapat tu, 2000 tu jangan berhenti kat situ. Itu bermaksud dia dah memecut. Dia dah bersih. Daya bersih bermaksud daya depan tolak daya belakang. So daya bersih kamu adalah 2000. So pecutan tolak geseran. Macam tu. Sebab tu kena tambah. Dia bukan sebab kena tambah. Kenapa dia kena tambah? Daya bersih 2000. Daya bersih sama dengan pecutan tolak daya geseran. Macam tu. Sekejap cikgu tulis sikit lah. Cikgu pun dah rasa macam dah sendiri penat ni. Apa? Daya enjin lah. Daya enjin tolak daya geseran. Cikgu tulis kat situ. Daya bersih, daya enjin tolak daya geseran. Daya bersih 2000 sama dengan daya enjin tolak 900. Jadi sebab tu kamu dapat dia tambah. So, faham kat sini? So, yang kedua, bongkah bergerak dengan suatu pecutan. So, tengok kat sini,
Daya dikenakan satu blok kayu, geseran antara bongkar adalah 2 Newton. Jadi kamu ada geseran 2 Newton. Jadi daya bersih F1 dengan F2 arah yang berbeza. Jadi daya bersih untuk A 2 Newton, daya bersih untuk B pun 2 Newton, daya bersih untuk C pun 2 Newton. 6/4 2, 5/3 2, 5/7 2. Sama ada negatif atau positif lah menunjukkan gerakan. Tapi D 4/1 3. Yang bergerak dengan satu pecotan, dia jawapan dia D lah. Sebab 4/1 3, 3 kamu ada daya 3, tolak pula dengan geseran 2. So, kamu masih ada lagi baki daya, menunjukkan ada pecotan berlaku. Okey, nombor 10 faham? Oh sayang. Okey tak? Guys. Okey. Nombor 10 kan? Okey, mula tengok daya, antara daya dulu, F1 dan F2. Tengok pilihan A. Pilihan A. So pilihan A, kita buat 5/7, kita akan dapat negatif 2 Newton. Okey. Itu yang A. So kalau yang B, kita buat 3/5 pun kita dapat juga negatif 2. Kalau yang C pun sama juga. 6/4 tapi kita dapat positif 2. Bermaksud dekat situ kita ada daya bersih antara daya ni. Ataupun kita sebut jumlah daya lah, jumlah daya dulu. Jumlah daya dengan ambil kira F1 campur F2, kamu akan dapat jumlah daya dia adalah 2 Newton. Tu kamu ada jumlah daya. So untuk daya bersih, kamu kena consider, untuk daya bersih, kamu kena consider, kamu kena untuk apa? Untuk daya bersih, kamu kena consider geseran. Tapi kalau kamu tengok dekat D, kalau kamu tengok dekat D, yang D dia bagi 4 dengan 1. Jadi jawapan dia kamu dapat 3 Newton. Jumlah daya dia 3 Newton. Jadi bila kamu nak ambil daya bersih, kamu kena tolak balik dengan geseran. 2 tolak 2, geseran dia 2, kosong. Bila kosong bermaksud dia bergerak dengan pecutan sifar ataupun halaju malah. Tapi kalau 3 tolak 2, masih lagi dapat 1 Newton. Bermaksud ada pecutan 1 Newton. Sebab tu jawapan dia D. Boleh? Okey. Terima kasih, Syurimi. So, kita tengok slide yang berikutnya. Apakah maksud dengan daya seimbang? Daya seimbang. Bermaksud dia balance satu sama lain. Daya seimbang. Jumlah daya. Jumlah daya macam mana? Jumlah daya dia? Itu daya seimbang. Kalau kita ada kiri kanan, atas bawah, depan belakang, kita cancelkan semua daya tu, dapat kosong. Bila daya kosong bermaksud pecutan kosong. Pecutan kosong bermaksud ada dua keadaan. Bergerak atau tidak bergerak. Kalau tidak bergerak, hal laju dia kosong. Kalau bergerak, hal laju dia malah. Apabila tujah enjin 5 Newton, kereta itu bergerak dengan kelajuan seragam. Sekarang dia beritahu tujah enjin 5,000 Newton, kelajuan seragam. Namakan daya yang bertindak ke atas kereta itu. Namakan. Cikgu rasa mata dah penat, cikgu salah tengok. Nyatakan daya paduan yang bertindak ke atas kereta itu. Cuba. Mudah saja soalan ni. Daya paduan.
Ada nak cuba tak? Tak ada. Kenapa kosong? Kelajuan seragam. Kelajuan seragam bermaksud pecutan sifar. Bila pecutan sifar, F sama dengan MA, F dia adalah kosong. Tapi dia dah bagi dah 5,000 Newton ni. 5,000 Newton ni dia dah bagi dah. Betul. Bermaksud 5,000 ni, tujahan enjin 5,000 ni sama dengan daya rintangan. 5,000 tolak 5,000 dapat kosong. Sebab tu daya rintangan dia 5,000. Macam tu. Jadi dia kata bila enjin thrust increases to 9,000 Newton, the car accelerates. Calculate the acceleration of the car. Kamu pakai F sama dengan MA juga. Cuma dekat sini, F kamu adalah 4,000. Kenapa tak ambil 9,000? Dekat sini lah ni. Resistive force, daya rintangan. Resistance yang ada 5,000. 9 tolak 5 dapat 4. So net force dia 4,000. Buat gantian ni macam tu. Allah, cikgu salah unit lagi ni. Slide 43 sekejap. Okay. Ada nak tanya? Ya. Syamimi nak tanya apa? Ya betul, samalah jawapan kita. Faham dah kamu tu? Maksudnya kamu dah jelas lah bahagian ni, kamu dah faham lah tu. Tapi yang pastikan yang B12 tu kamu faham. Kenapa dia kosong, kenapa dia 5,000. Soalan ni sama juga dengan soalan objektif tadi. Sama je. Cuma dalam dia portray dalam cara yang berbeza. So impulse. Impulse, daya impulse dan hukum gerakan Newton ketiga. Sedekat sekali lah ni. Impulse, perubahan momentum. Kita boleh kira MV tolak MU atau FT. Daya impuls, kadar perubahan momentum dalam pelanggaran atau hentaman dalam masa yang singkat. Cikgu dah ambil kat mana ni? Kat dalam buku teks. Ambil definisi daripada buku teks. Jika perubahan momentum adalah mala, masa kecil menghasilkan magnetik masa yang besar. So maksudnya kalau kadar pelanggaran, masa pelanggaran dia pendek, perubahan momentum dia besar. Bila ada perubahan momentum yang besar, kita akan nampak impak yang besar. Daya impuls yang besar yang sedang berlaku. Tapi kalau perubahan momentumnya kecil, so kita tak nampak sangat dia punya impak atau daya impuls kita tak nampak. Impak ni kita boleh kata, kita nampak lah macam remuk ke, patah ke, macam tu. So hukum gerakan Newton yang pertama tadi inertia, yang kedua cerita pasal momentum, cerita pasal momentum, daya lah kadar perubahan momentum. Yang ketiga dia cerita pasal keseimbangan daya. Setiap daya tindakan terdapat satu daya tindak balas yang sama magnitude tetapi bertentangan arah. Bermaksud keseimbangan daya lah. Daya tindakan, kalau tarik ke depan ni 5 Newton, ke belakang ni pun ada 5 Newton. Itu bermaksud satu daya tindak balas yang sama magnitude tetapi bertentangan arah. Kalau ke kanan 5 Newton, ke kiri 5 Newton. 5 Newton bermaksud sama magnitude tetapi bertentangan arah ke kanan dan ke kiri. Okay, itu hukum gerakan Newton ketiga. Formulanya tadi kita dah jumpa masa kita buat hubungan daripada F sama dengan MA kan. Kita dah jumpa kat situ. Tengok berulang lagi. Tadi soalan 2005, ni soalan 2018 saya tengok. Jisim ialah kuantiti kuantiti apa?
Guys, tak ada idea? Betul. Terima kasih Awni. GSIM adalah kuantiti jirim. Jadi, blok pelepas digunakan untuk boleh kurangkan GSIM tak? Kalau tak boleh kurangkan GSIM, bermaksud tak boleh kurangkan inertia. Blok pelepas digunakan untuk meningkatkan perubahan momentum. Jadi kamu try kira pelari pecut mengenakan daya 40 Newton pada blok pelepas selama 400 ms. ms tu apa? ms apa? Betul. Millisecond. Jadi mili negatif 3. Bila gantian masukkan dia mili tu. Masukkan mili tu. Jadi dia nak impulse FT, formula dia macam tu. Dapat Newton per second. Kenapa cikgu ada T negatif 1 ni? Ni sesilap lah ni. Subhanallah. 46, 45, 46. Mana impulse itu? Okey. Dah silap unit dia. Cikgu dah silap unit dah. Tapi tak mengganggu pun kalau tulis S negatif 1, F kuasa 1 tu. Tak ganggu pun lah. Okey, kita tengok yang lain. Berat. Daya yang disebabkan oleh percutan graviti. Kekuatan medan graviti adalah G. G adalah percutan graviti. Okey, sebenarnya nilai G ni untuk kamu, kita dah tak pakai dia sebagai value percutan graviti. Jadi yang ni sebenarnya boleh buang lah. Kita panggil sebagai kekuatan medan graviti. Untuk silibus kamu lah kan. Ini pun cikgu pun tak terlupa nak betulkan. Ni sebab masa prepare slide ni. Okey. Dari graviti. Okey. Satu objek 10 kilo punya berat 150 Newton. Di atas sebuah planet, berapakah kekuatan medan graviti planet itu? Adakah planet itu banding besar dengan bumi? Berikan sebab untuk jawapan anda. Ini soalan buku teks. So, jadi macam tu jawapannya. Cikgu rasa soalan ni direct saja. Okay, Cikgu Doreen pakai direct saja. Tak ada apa-apa pun bezanya. Nilai G kamu adalah silap ni nilai G ni. Betulkan lah. Okay, kita masuk pada contoh soalan. Kita nak habis bab 2 dah ni. Apa soalan SPM juga. Pita detik kita pakai arus apa? Arus ulang alik ke arus terus? Pernah tahu tak? Pernah buat tak kat sekolah? Dia pakai sama dengan bateri ke dia sambung dengan power supply? Ulang alik cikgu. Apa dia? Ulang alik, betul. Arus ulang alik sebab dia sambung dekat power supply. Jadi tandakan X menunjukkan 1 detik, tanda di mana-mana saja. So ni jarak dia 1 detik X. Tandakan X menunjukkan 1 detik. Lagi bagus kalau kamu buat anak panah antara detik ke detik ni, menunjukkan jarak dia X. Jadi tentukan hal laju troli. Kita ada jarak 5 cm.
Dan kita ada frekuensi 50 Hz bermaksud 1 detik bersamaan dengan 0.02 sebab 1 bahagi 50. Kita ada 1 detik, 2 detik, 3 detik, 4 detik, 5 detik. Pada jarak 5 cm tu kita ada 5 detik. Sebab itulah 5 darab 0.02. Macam mana dapat 0.02 ni? Sebab daripada 50 Hz. So jawapan kita ni. Nak tanya di sini. Okey, cikgu anggap je kamu faham. Kita pergi kepada soalan yang ketiga. Kapal terbang jet berjisim bergerak dengan hal laju di udara pada ketinggian malar. Bermaksud ketinggian malar tak ada daya atas bawah. Daya atas bawah tu sama je. So, dia bergerak macam tu lah. Okay. Nyatakan prinsip keabadian momentum. Minimum kamu boleh kata momentum sebelum dan momentum selepas adalah sama. Minimum. Tapi jawapan minimum ni kita tak nak apply-kan. Kenapa? Sangat 50-50. Kemungkinan betul, kemungkinan salah. Kalau boleh kita nak jawapan penuh. Momentum sebelum dan selepas adalah sama jika tiada sebarang daya luar dikenakan. Itu ayat paling simple lah. Momentum sebelum dan momentum selepas adalah sama jika tiada sebarang daya luar dikenakan. Dan bukan daya F. Daya F tu daya tujah hadapan. Kalau jawab tujah, dia jadi jawapan minimum. Sebab kita ada tujah ke belakang, kita ada tujah ke depan. So tujah menunjukkan daya yang bergerak. Boleh jadi depan atau belakang. Jadi tulis tujah hadapan. Hitungkan momentum. So direct saja hitungkan momentum. Tak ada trik apa-apa. Direct saja. Okey. Sampai sini okey eh? Ini macam ni dia combine lah. Dia combine sedikit. Soalan daya, soalan momentum. Sebab dua ni kadang-kadang dia boleh combine. Macam tadilah, pita detik, tiba-tiba dia masuk tanya arus soalan alik. Ya, itu pengetahuan am untuk bahagian elektrik. Okay, soalan 3. Ini contoh soalan soalan pada sambungan ni, sambungan soalan 3 ni tadilah. So dia kata jenis bahan api, saiz ruang pembakaran dan ni. Bila ada dua, mungkin kamu tak tahu jenis bahan api yang mana. Kamu tengok ruang pembakaran. Kita nak ruang yang besar. Supaya banyak bahan api dapat dibakar. Semonton besar boleh terhasil. So kamu ada bahan api, petrol ataupun kerosin. Yang ni petrol atau kerosin, kita tak belajar dalam fizik benda ni. Kemungkinan belajar dalam kimia, kemungkinan. Tapi setahu cikgu, yang ini ada dalam sains. Kamu belajar hasil sulingan daripada petroleum. Dia ada metana, butana, naf apa entah. Kemudian dia ada tar, cikgu lupa dia punya susunan. Tapi kerosin minyak tanah ni, dia untuk jet. Petrol untuk kereta. Dia ada diesel, okay, macam tu. So, masa soalan ni keluar ramai jugalah yang kantai di sini. Tak tahu nak pilih petrol ataupun kerosin. Ramai pilih hidrogen cair. So hidrogen cair ni berat daripada kita bawa cecair, baik kita bawa gas. So bahan api dalam bentuk gas. Lagi ringan, tapi sebenarnya dia bagi cecair, semua bagi cecair kat sini lah. Hidrogen biasanya kita pakai untuk roket, bukan jet. Okay, sampai sini okey eh? So kita masuk bab 3 sekejap. Kita ada berbaki lebih kurang 5 minit. 5 minit. Sebelum cikgu masuk bab 3 sikit, ada nak tanya apa-apa tak? Untuk bab 2. Okey. So kita masuk bab 3. So dalam bab 3 ni, kamu kena belajar 3 benda ni saja, sikit je. Kamu dah belajar daya graviti, W sama dengan mg dekat sini. So kamu belajar yang ni, daya memusat, Kepler 1, Kepler 2, Kepler 3. Lepas tu kamu nak belajar satelit pegun dan geopegun dan satelit dengan hal laju lepas. Okey, 3 benda yang kamu kena tahu. Jadi
Bila kamu belajar bab 3 ni, kamu tengok satu macam tu. Kita tengok satu-satu dulu. Yang pertama ni kan, hukum kegravitian semester Newton. Hukum kegravitian semester kita ada graviti. Kenapa ada M1, M2? Sebab kita ada objek. Kita belajar dari graviti antara dua objek. Satelit dengan bumi, bumi dengan matahari, bulan dengan bumi. Macam tu lah. Kita belajar antara dua objek dari graviti dia. Yang R adalah jarak antara dua objek tadi. Kita tak kira daripada permukaan dia, kita kira daripada pusat dia. Pusat kepada pusat. Pusat bumi kepada center satelit. Pusat bumi kepada pusat bulan. Pusat bumi kepada pusat matahari. Macam tu. Dan pemala kegravitian GM bagi R kuasa 2. Dan nama pemala, dia bagilah pemala dia kan. Daya memusat MV kuasa 2 bagi dengan R. Sejisim bumi dan matahari, dia bagi yang ni lah. Kenapa 4 pi kuasa 2 R kuasa 3 GT kuasa 2 ni kenapa ada? Ada sebab kenapa. Bila kita go through satu-satu kita dapat. Kena ingat ke? Okay, daya memusat dengan daya graviti dia bagi dalam exam. Dia bagi. So kat sini kita tengok kan. F sama dengan mg. Kita tahu W sama dengan mg. F cuma dalam cerita ni kita tak tulis W. Sebab W tu kita khas untuk berat pada bahan yang, pada jasad, pada objek yang ada dekat dalam bumi. So bila kita antara planet-planet ni, antara benda satu komponen besar, kita dah tak kira berat dah. Kita kira dia sebagai F adalah satu daya. Jadi faktor-faktor mempengaruhi kalau bertambah jisim, bertambah daya memusat. Bertambah laju, bertambah daya memusat. Bertambah jejari, kurang daya memusat. Bermaksud kalau jauh pada bumi, susahlah dia nak mengorbit mengelilingi bumi. Kalau dia lagi jauh, kemungkinan dia terlepas daripada orbital bumi. So dia akan boleh hanyutlah ke angkasa ke mana-mana. So dalam hukum Kepler pula dia ada 1, 2, 3. Hukum 1 dia cerita pasal orbit. Yang mana orbitnya adalah elips. Elips ni dia ada 2 titik fokus. Elips ni ibarat 2 bulatan sebelah-sebelah. Kamu combine, kamu nampak bentuk elips. Yang mana dia kata jarak dia ni sama. Walaupun nampak jarak yang pendek ni macam besar, tapi sebenarnya luas dengan selang masa dia sama. Nampak macam ni panjang, tapi walaupun masa kat sini nampak macam panjang, masa kat sini nampak pendek, sebenarnya kadar dia lalu ni sama. Masanya sama. Sebab masa dia kat sini dia agak laju, kat sini dia agak perlahan. Jadi hukum Kepler ketiga, T kuasa 2 berkaitan langsung dengan R kuasa 3. Dalam satelit buatan manusia, kita kena tahu hal laju linear. Bila dia sama dengan hal laju linear, dia duduk dalam orbital bumi. Bila dia lebih daripada hal laju linear, so dia boleh terkeluar daripada orbital bumi. Laju lepas, lebih. So dalam hal laju linear kita belajar ni, kamu kena tahulah R ni duduk mana, H ni duduk dekat mana. Apa yang dimasukkan dengan R kecil ni pula. Sebab dia simbol kan. So bila kamu macam tak faham lah cikgu Doreen cakap apa. G tu apa, M tu apa. G tu pemala, M tu jisim. Pemala juga kalau tengah sedang kira matahari lah. R tu jarak daripada pusat bumi. H tu jarak daripada satelit ke permukaan bumi. Macam tu. Jadi perbezaan antara satelit geopegun dengan pegun. Satelit geopegun dia duduk dalam orbit bumi. So dia bergerak sama dengan bumi. So kalau bumi tempoh mengorbit, tempoh dia berputar 24 jam. Jadi geopegun pun bergerak 24 jam. Cuma bukan geopegun dia boleh jadi lebih laju atau kurang dari. Lebih dari 24 jam atau kurang dari 24 jam. Dan satelit geopegun sentiasa berada atas kedudukan geografi yang sama di permukaan bumi. Kalau ada satelit atas kepala saya sekarang ni, kalau ada satelit, dia ikut je lah. Sepanjang bumi tu bergerak kat mana-mana pasti memang atas tu ada satelit. Manakala untuk geopegun, dia berubah-ubah. Ini biasa macam Google Maps, dia pergi ke depan. Weather, cuaca. So dia dah mengorbit dulu, dia dah nampaklah pembentukan angin-angin di hadapannya sedang menghala kepada satu kawasan macam tu. Okey, contoh soalan 4. Boleh? Boleh tak? Boleh. Masih kita dah habis. Kita stop kat sini.
Kalau kelas akan datang, insyaAllah cikgu akan sambung daripada bab 3. InsyaAllah sebab cikgu difahamkan, kita akan berjumpa lagi di masa akan datang. Macam tu. So apa-apa boleh kontak cikgu dekat Telegram ataupun YouTube kalau nak tanya apa-apa. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain kesempatan. Kita tutup kita punya majlis dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr.